yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang berbahagia Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz yang sudi bersama kita untuk berpandu kepada buku, bukan kitabnya, nasihat buat hati, dan seterusnya menutup dengan bacaan Al-Muq nanti. Yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang menyediakan platform kuliah Isyak kita pada malam ini, yang dirahmati dan dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang sudi bersama di Google Meet Gubernur Iman mengimarahkan kuliah Isyak pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat lagi bertemu pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan dan kefahaman ilmu kepada kita, insya-Allah. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, dengan segala sukacita dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada malam ini, dipayungi oleh para malaikat bersama kita, Allah. Dan pada malam ini kita akan mulakan dengan menggunakan buku Habib Ali Zainal Abidin, ya, Nasihat Buat Hati. Jadi kita mula dengan kitab ini. Nak kata kitab ke buku, Ustaz? Sama, dua-dua. Sama je lah, kitab lah, kita kata kitab lah sebab kita nak mengaji. Kita gunakan kitab Nasihat Buat Hati. Jadi tanpa melengahkan masa, sebab sekarang pun dah 9:22. Jadi dengan segala bangga sukacita saya serahkan kuliah kepada yang berbahagia Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz untuk menyampaikan syarah. Mungkin dia berbab-bab dia, jadi dengan segala sukacita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'd. Semati Bonda Puan Nur Akiyah selaku moderator kita pada malam ni. Terima juga kepada Bonda Puan Nur Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI. Terima juga ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah berkitab, iaitu berkenaan satu kitab yang begitu manfaat, iaitu Nasihat Buat Hati. Hati ni kalau kita baca dalam Al-Quran, dia banyak kalimah di dalam Al-Quran cerita pasal hati. Apa dia hati? Hati dalam Al-Quran disebut Al-Fuad. Fuad pun hati. Qalbun, hati. Jadi ini cerita berkenaan dengan hati. Bila kita baca kitab ni, cuba tengok di muka surat belakang sekali. Belakang sekali. Di belakang sekali itu dia ada tulis apa hikmahnya Allah SWT menyembunyikan isi hati seseorang manusia daripada manusia yang lain. Tidak lain dan tidak bukan kerana Allah SWT ingin manusia hidup dalam keadaan dan suasana yang aman, tanpa sedikit pun rasa syak wasangka dan takut pada setiap detik dan ketika,
Sudah pasti manusia tidak mampu melelapkan matanya jikalau sentiasa masa mereka dapat membaca isi hati orang lain. Ini bukan kelemahan, bahkan satu kenikmatan yang tidak terkira. Anugerah daripada Allah SWT kepada kita. Sekiranya isi hati bukan perkara rahsia, dunia ini mungkin huru hara. Itu dia, Masya Allah. Itu dia punya apa? Oleh-oleh ataupun buah tangan yang boleh kita ambil daripada permulaan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi membicarakan kitab ini, iaitu seafdal-afdalnya kita tengok kata pengantar. Ini adab membaca sesebuah kitab, mesti membaca pendahuluannya, mesti baca pendahuluan. Sebab apa kena baca pendahuluan? Kalau dalam bahasa Arab dia panggil muqaddimah. Sebab apa? Sebab kita akan tahu gaya bahasa dan uslub bahasa yang akan diguna pakai di dalam kitab ini. Semuanya dicerita di awal muqaddimah. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'alan nasihah wasilatun bainal mu'minin wa salatu wassalamu ala khairim man nasahu ilal alamin sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi nujumul huda wa din wa ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala menjadikan nasihat sebagai sarana perhubungan antara orang yang beriman. Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul yang memberi nasihat kepada seluruh alam, penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Dan penutup para nabi beserta ahli keluarga dan para sahabat sebagai pembawa petunjuk dan agama. Nasihat adalah wasilah utama dalam penyampaian risalah. Islam meletakkan nasihat sebagai nadi dakwah para nabi dan Rasulullah. Dan Allah SWT menceritakan dakwah Nabi Hud AS dalam surah Al-A'raf. Tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Ini ceritanya. Maka Nabi SAW, dia datangkan satu hadis. Hadis kata apa? Hadisnya yang nak diambil daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ni, Nabi kata, ad-dinu nasihah. Agama itu ialah nasihat. Agama kita ni nasihat tau, agama kita. Nasihat daripada Quran, nasihat daripada Allah, nasihat daripada Rasulullah, nasihat daripada seluruh umat Islam, semua nasihat. Jadi bila sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari, kenal tak Tamim Ad-Dari ni? Tamim Ad-Dari ni, dia adalah seorang yang banyak menceritakan tentang hal perihal Dajjal. Siapa dia nama? Tamim Ad-Dari. Dia pernah terlantar di laut, di pesisiran laut, lalu dia bertemu dengan makhluk. Makhluk apa? Makhluk itu yang sedang dirantai, yang bertanya kepada dia tentang keadaan umat akhir zaman. Tamim Ad-Dari ni, dia pernah berjumpa dengan makhluk yang dirantai. Makhluk tu agak-agak siapa? Dajjal. Dajjal yang dirantai. Ini cerita ni. Jadi Tamim Ad-Dari ni dia kata apa? Dia sebut kata Nabi SAW. Nabi kata, ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatihi muslimin wa ammatihim. Jadi bila Nabi kata agama itu ialah nasihat, dia tanya, untuk siapa nasihat ni? Maka kata Nabi SAW, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan untuk kalangan pemimpin kaum muslimin dan orang awam. Kata Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah SWT memberi nasihat kepada para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, melalui kisah-kisah teladan, supaya dapat diambil pengajaran daripadanya. Bahkan terdapat satu surah yang dinamakan Al-Qasas. Ada satu surah dalam Al-Quran nama apa? Nama surah Al-Qasas. Qasas tu apa? Qasas tu cerita. Qasasan Nabi. Cerita berkenaan dengan para Nabi. Qasasul Anbiya. Cerita para Anbiya. Qasasul Awliya.
cerita para wali. Khusus tu yang menceritakan tentang kisah-kisah dan para nabi, para wali, para umat yang terdahulu. Hal ini nahnu naqussu 'alaika. Bukanlah ia satu cerita yang dibuat-buat, tetapi yang mengesahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya dan sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadikan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maka dengan berpandukan pada metod Al-Quran yang menjadikan nasihat sebagai medium utama dakwah para nabi, buku sederhana ini yang kandungannya terdapat 29 nasihat. Maknanya, nampak tak dia punya mukadimah dia tu? Maknanya dia nak ambil isi-isi daripada dalam buku ni, dia nak cungkil, dia nak letak dalam buku-buku ni, dia ambil bersumberkan apa? Bersumberkan Al-Quran punya nasihat dan bersumberkan dengan hadis Nabi SAW punya nasihat. Itu bagusnya yang baca, baru tahu. Kan? Ini cara dia. Bahkan, adalah suatu usaha dakwah melalui penulisan yang ingin dikongsikan kepada para pembaca yang budiman. Nampak? Dia doakan kita pula menjadi orang yang budiman. Ni semua orang budiman. Tapi yang mendengar ni tak baca. Yang baca seorang ni. Mana ini seorang yang budiman. Yang lain dengar saja. Yang dengar ni namanya pedoman. Yang membaca ni budiman. Begitu lah. Itu ceritanya. Ini dengan tujuan supaya penulis dan penyusun serta semua yang terlibat dalam menyediakan buku ini termasuk pembaca yang budiman. Pembaca. So saya budiman lagi, nampak? Dia doa lagi. Pembaca yang budiman dapat mengambil teladan serta iktibar daripada kisah-kisah dan kata-kata mutiara ilmu para ulama' di dalamnya. Dia kata dia tak semestinya ambil daripada Al-Quran dan hadis. Dia ambil daripada kata-kata ulama', dia ambil daripada guru-guru dia, dimasukkan dalam kitab ni. Harapan kami semoga Allah memberikan keikhlasan kepada penulis dan pembaca. Pembaca lagi, nampak tu. Pembaca ya. Jadi pembaca lah. Dan semoga memberi manfaat melalui buku kecil ini serta dijadikan sebagai usaha yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa pula. Dia kata apa? Mudah-mudahan usaha yang kecil ini Allah menerima segala amalannya, Allah terima segala kebaikannya. Dia doa tu diri dia tu. dia doa kebaikan dia tu. Jadi bila ustaz baca, ustaz terang, kan, ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak yang ada buku ni juga turut serta membaca secara tak langsung. Jadi pembaca juga. Okey. Bila kita cuba tengok, Nabi kata apa? Nabi kata kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Siapa mengajar? Saya mengajar. Au muta'aliman, jadilah orang yang menimba ilmu. Siapa dia yang menimba ilmu dalam ni? Semualah. Termasuk yang ada buku, termasuk yang tak ada buku. Jadi dia orang yang sedang menimba ilmu. Au mustami'an, buku pun tak ada, apa pun tak ada, dengar. dengar je, buku pun tak ada, apa pun tak ada, dengar je. Kadang-kadang pejam mata, dengar, kadang-kadang tersengguk. Au muhibban, yang keempat, orang yang cinta kepada majlis ilmu. Ini bagus. Yang ni kalau ada salah satu daripada yang ni, okeylah tu. Dia suka, dia tak boleh jadi seorang yang mengajar, dia jadi orang yang muta'alim. Tak mampu nak jadi penuntut ilmu yang setia, tetapi dia suka dengar. Dia juga dengar ni, JNI ada kuliah malam ni, baguslah JNI ni. Dia suka dengar benda-benda yang wujud majlis ilmu, dia suka dengar. Ataupun dia jadi orang yang muhibban, dia suka kepada siapa? Dia suka tengok ada majlis ilmu yang diajari oleh ustaz-ustaz yang macam-macam. Dia suka, hebatlah ustazah ni yang mengajar, hebatlah ustaz ni yang mengajar. Dia suka. Kemudian dia suka tengok orang masuk dalam JNI ni, ramai-ramai orang masuk, dia seronok, dia kata baguslah, alhamdulillah. Kemudian dia seronok pula tengok orang yang menyertai majlis ilmu, dia suka. Jadi dia seronok. Kan? Jadi kata Nabi SAW, jangan kamu jadi orang yang kelima.
Dengan orang yang mengajak pun tak suka, dengan orang yang penuntut ilmu pun tak suka, dengan orang yang suka dengar majlis ilmu pun dia tak suka, jenis orang yang suka majlis ilmu pun dia tak suka. Dia tak suka semua. Yang ni Nabi kata fatahlik, maka binasalah dia. Binasa sebab tak suka kepada orang yang mengajak ilmu. Binasa sebab tak suka kepada orang yang menuntut ilmu. Binasa di atas sebab kepada orang yang suka mendengar ilmu. Binasa di atas sebab orang yang menyintai majlis ilmu. Binasa dia. Nak jadi orang binasa? Kerana mulut, badan binasa. Jadilah orang binasa, kan? Okey. Mari kita tengok nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama apa? Nasihat yang pertama. Pesanan buat penuntut ilmu. Dengar elok-elok penuntut ilmu. Dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang penuntut, apabila dia hadir dalam majlis ilmu, dia perlu ada pena. Apa maksud pena? Oh, makcik. Pena apa? Pen. Ada pen tak? Tak ada pen tak? Kain kita orang dengar je, Ustaz. Tak ada pen, jawablah. Ada bagus. Ada pen tak tulis pun tak jadi. Ada pen tapi tak tulis, tak jadi. Imam Syafi'i kata, qayyidul ilmi bil kitabah. Tambahlah ilmu itu dengan menulis. Tambat ilmu itu dengan menulis. Qayyidul ilmi bil kitabah. Jadi tulislah, tulis apa yang kita syarah tu. Jangan tulis orang lidi. Tulis orang lidi. Kita duk syarah ni, dia tulis orang lidi. Ataupun dia tulis DOJOB, dojok. Kemudian dia tarik bulat atas, dia tarik bulat bawah. Dia lukis muka orang. So tak boleh lah, jangan macam tu. Jadi mana yang tulis? Kemudian kalau tak ada pen, ada kertas. Kena ada kertas juga. Ada pen, mesti ada kertas. Ataupun ada buku catatan. Buku catatan ada? Tak ada. Ada, Ustaz? Bagus. Kelengkapan bagi menalin kembali apa sahaja yang diajarkan oleh guru adalah penting. Seorang penuntut yang hadir mencari mutiara ilmu tanpa membawa pena bersama kertas catatan, dia seumpama mereka yang ingin berperang namun mempunyai senjata. Tu dia. Kan dah kena nasihat hati. Kan? Maknanya, kalau kita belajar, tak ada pen, tak ada kertas, seperti seorang yang berjihad, seorang yang tentera, tak ada senjata. Nak pergi perang, tapi senjata tak ada. Agak-agak kalah ke menang? Menang, Ustaz, sebab dia ada silat Nasruhak. Menang. Dia ada silat pulut, Ustaz. Mesti dia menang, Ustaz. Dia ada taekwondo. Kemahan. Dia ada kungfu Hogan. Kemahan. Jadi maknanya apa? Maknanya dia kemas macam tu. Walaupun dia tak ada senjata, tetapi dia ada tulang pak kerak dia untuk dimanfaatkan. So kita macam mana yang dalam ni? Siapa yang ada pen, dia sebagai orang yang ada senjata. Siapa yang tak ada pen, tak ada kertas, dia tak ada senjata. Tapi nak pergi perang. So macam mana? So kita biarlah ada orang yang ada pen, ada kertas macam tu. Tulislah. Tulis Jawi tau, tulis Jawi. Macam-macam kan orang lama-lama pandai tulis Jawi. Cantik-cantik semua tulisan Jawi kan. Tulis Jawi. Tulis Jawi. Okay. Kemudian, kata Imam Asy-Syafi'i, cuba tengok. Ilmu itu umpama binatang buruan. Menyalinnya ibarat tali penambat. Maka rugi bagi sesiapa yang sudah bersusah payah menangkapnya, kemudian dilepaskan sahaja mangsa berkenaan dengan begitu mudah. Tu dia. Kena tambat tau ilmu ni. Sebab tu saya sebut kata-kata Imam Syafi'i tadi, dia kata, qayyidu ilmi bil kitabah. Tambatlah ilmu itu dengan menulis. Demikian perumpamaan buat mereka yang bersusah payah mencari ilmu. Namun ilmu itu dibiar sahaja tanpa disalin dan dicatat. Itu yang pertama. Tu dia. Yang kedua, jaga lidah kita daripada menghina dan mencaci orang lain. Jangan mencerca mereka yang turut bersama dengan kita dalam mencari ilmu. Jangan cerca orang, makcik-makcik. Jangan cerca orang.
Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abangku sekalian, jangan caci maki. Jangan caci maki orang. Kita tengok, alamak, dia ada pula orang tu, dia masuk pula. Aduh, mak, aku tak suka. Jangan. Tak mau macam tu. Tengok pula nama kawan tu nak. Alamak, dia ada lah. Alamak. Aduh, dia ada pula orang nama, aku tak suka lah dia ni. Ish, ada pula dia ni. Segan aku nak jadi moderator sebab dia ada. Jangan. Maknanya jangan timbulkan prasangka buruk kepada sesiapa pun yang hadir. Ini adab. Ini adab nama dia. Termasuklah majlis ilmu secara fizikal ataupun online. Sama je. Okey. Jadi, maknanya jangan caci maki orang. Kau tengok tu. Menyampah aku tengok dia tu. Kau tengok tu. Ada pula mangkuk ni. Tengok tu dia tukar gambar lain pula tu. Gambar tak apa-apa dia tak. Nampak? Jadi maknanya jangan caci maki orang ya. Itu adab dan sebagai nasihat kepada penuntut ilmu. Secara tak langsungnya nasihat kepada hati kita. Macam tu. Kemudian sekiranya jangan mencerca mereka yang turut bersama dengan kita dalam mencari ilmu. Sekiranya kita yang diperdili dan dihina, maka bersabarlah. Namun jangan pula kita melakukan yang semikian kepada orang lain. Kalau orang maki hamun kita, sabar je lah. Sabar. Walaupun orang hina kita, sabar. Walaupun orang perlimain kita, sabar. Sabar. Okay? Sabar. Pernah satu ketika Imam Syafi'i dicaci dan dimaki. Cuba tengok. Pernah satu ketika Imam Syafi'i dicaci dan dimaki di hadapan pelajarnya. Nampak ni. Orang pergi maki hamun. Tok guru besar namanya Imam Syafi'i. Tok guru besar pun kena maki hamun. Setakat ustaz cerai macam saya ni kalau kena maki hamun, biasa lah. Biasa lah. Tok guru besar pun kena maki hamun. Apatah lagi kita yang biasa-biasa ni kena maki hamun. So sabar je lah. Lalu pelajarnya itu bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak membalas kejian mereka itu? Jawab Imam Syafi'i, aku tidak akan layan orang yang jahil bercakap buruk perihalku. Aku juga tidak akan ambil peduli, apatah lagi membalas ucapannya dengan ucapan buruk seperti apa yang dilontarkan kepadaku. Dia akan bertambah jahil dengan perbuatannya itu dan aku akan bertambah mulia dengan perlakuanku ini. Masya Allah, tingginya akhlak. Imam Syafi'i tinggi akhlak. Ini kesan mengaji tasawuf. Ini kesan mengaji ilmu yang menjadi penawar bagi hati. Jadi, dia kata apa? Aku tak balas kejian orang. Orang nak maki hamun aku, up to you lah. Aku macam ni lah. Aku tak ada nak balas dendam. Aku tak ada nak malah maki orang, caci maki orang kepada aku tak ada balas. Aku tak ambil pot dan semua benda-benda ni. Cerita Imam Syafi'i ni, dia cakap ni, dialog dia bercakap ni seperti pernah berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq yang di sisinya ada baginda Nabi SAW. Di dalam kitab Bahrul Mazi ada menceritakan di saat ketika mana Abu Bakar As-Siddiq dicaci dan dimaki hamun oleh orang, lalu Nabi duduk sebelah dia. Lalu Abu Bakar As-Siddiq diam, tak berkata apa-apa. Dan sewaktu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dicaci maki oleh orang akan Abu Bakar As-Siddiq, maka malaikat datang bersama-sama duduk bersama dengan Nabi SAW. Bila dicaci maki kali kedua kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun diam lagi. Nabi pun diam. Dan malaikat pun ada bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kali yang ketiga dicaci dan dimaki hamun kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun diam. Cuma kali yang keempat, apabila dicaci maki oleh orang kepada dia, lalu Abu Bakar pun respon atas caci maki tersebut. Lalu malaikat pun beredar daripada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pun bangun, lalu Abu Bakar As-Siddiq terasa teguran Nabi dari sudut perbuatan Nabi tersebut. Maka Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tanya sikit. Kau marah ke aku ke aku balas
orang maki hamun aku tu, kau marah kat aku ke? Jawab Nabi SAW, sewaktu engkau diam tidak berkata apa-apa kepada orang yang mencaci maki kamu, sewaktu itu malaikat datang dan duduk bersama-sama dengan aku dan kamu. Tetapi sewaktu engkau membalas apa yang dicaci maki oleh orang akan kamu, waktu itu malaikat beredar dan syaitan pun turut serta bersama dengan kamu dan aku. Maka aku berdiri dan aku lari daripada kamu disebabkan syaitan datang kepada kamu. Maka aku tak nak duduk bersama dengan syaitan. Tu dia. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kan? Jadi maknanya agak-agak boleh tak kita macam tu? Susah kan? Susah. Orang maki hamun kita balas balik makcik, kan? Orang maki hamun kita sekandang kan? Kita balas 2 kandang. Kita balas berkandang-kandang. Tu hebat kita. Kan? Orang maki hamun sikit lah. Orang kata, "Woi gila, kau nak mampus, kau gila, lah habau kau nak mampus." Tu orang maki hamun kita. Kita balas macam mana? Panjang lagi kita balas. Kau ni seluruh keturunan kau. Tu dah ada balas habis. Seluruh keturunan kau lah habau. Kau kurang ajar. Kau nak mampus. Lama tak jumpa. Apa khabar? Last kali apa khabar? Jadi maknanya, jadi kita janganlah ambil pot apabila orang yang memaki hamun kita. Janganlah respon di atas apa yang dicaci maki kita. Jangan respon. Jangan respon. Jadi maknanya, ini satu perisai bagi orang yang ada ilmu. Apabila orang marah, orang maki dia, diam itu lebih mustahab daripada segala caci maki orang, sebagai nasihatnya kepada kita. Okey. Jadi dia kata apa? Aku tidak akan layan orang yang jahil bercakap buruk perihakku. Aku juga tidak akan ambil peduli, apatah lagi membalas ucapannya dengan ucapan buruk seperti apa yang dia lontarkan kepadaku. Dia akan bertambah jahil dengan perbuatannya itu dan aku akan bertambah mulia dengan perlakuanku ini. Nampak tu? Biar kita diam, orang maki hamun kita diam, kita diangkat darjat kita. Kemuliaan. Mulia. Masya Allah. Kan? Seronok tak jadi orang mulia? Macam mana kita tahu kita mulia, Ustaz? Kita rasa tenang, bertambah tenang hati kita. Kita rasa tenteram hati kita, tak ada iri hati, tak ada dengki ke orang, tak ada nak bermusuh dengan orang. Kita rasa kita aja. Kita rasa apa? Kita rasa kita aja. Apa maksud kita aja tu? Kita rasa cukuplah Allah memberi ketenangan kepada aku. Aku redha di atas apa yang Allah anugerahkan pada aku. Tenang kita. Tenang. Tak ada nak bermusuh dengan orang, tak ada nak iri hati dengan orang, tak ada. Setenang-tenangnya yang Allah kurniakan kepada kita di atas perbuatan kita yang menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian. Itu. Udah. Jadi bersabarlah ketika dikeji dan dicaci hasil kedangkalan orang lain. Seseorang yang dimuliakan oleh ilmunya pasti akan memiliki sifat dan perilaku yang baik. Ini kerana ilmu sifatnya mendidik dan mentarbiah seseorang menjadi lebih baik. Jadi sekiranya ingin tahu ilmu yang dimiliki seseorang itu diberkati Allah ataupun tidak, lihat sahaja akhlaknya. Itu dia. Jadi maknanya, kalau nak tahu ilmu itu berkat tak berkat, tengoklah akhlak. Tengok akhlak dia. Baguslah dia senyap lah orangnya. Masya Allah. Dia reti hormat orang apanya. Masya Allah. Dia pandai cakap yang baik-baik kat kita. Masya Allah. Bagus. Sejuknya perut mak mengandung. Dia kata macam tu. Sejuknya perut ibu mengandung. Tengok dia, ya Allah. Anak siapa lah. Dia main sorak. Dia main sorak itik nilau. Anak siapa lah. Keram tengok. Dia main macam tu kan. Jadi maknanya apa? Maknanya seronok lah. Seronok. Dia orang tengok muka dia pun good looking. Good looking. Tengok, insya-Allah. Seronok lah tengok muka dia, ya Allah. Bagusnya. Main mana tu? Main daripada ilmu. Ilmu yang diberkati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab tu kadang-kadang kita berdoa. Perasan tak? Kita ustaz-ustaz berdoa. Ustaz-ustaz mana-mana lah. Kadang-kadang dia berdoa. Allahumma zayyinna bil hilmi wa akrimna bil hilmi. Nampak tu? Bil hilmi tu maksudnya apa? Lemah lembut. Wa akrimna bil ilmi, dan muliakan kami dengan ilmu. Nampak tu? Ilmu tu yang bagus tu. Ilmu ni kalau nak dibahaskan berkenaan dengan ilmu itu akan menjadi kita manusia siapa kita. Seseorang yang berilmu, maka terpancarlah akhlak yang baik daripada hatinya. Sekiranya dia beramal dengan apa yang dipelajari daripada ilmu yang diambilnya daripada gurunya. Kalau dia tidak beramal, ilmu itu akan merosakkan dia. Itu memang. Seperti mana kita kata apa? Ilmu itu ibaratnya seperti air yang bertakung. Sekiranya dia beramal, maka air itu akan mengalir. Sekiranya dia tidak beramal, maka air itu akan bertakung dan menjadi busuk akhirnya nanti. Begitu. Jadi beramallah kita dengan ilmu yang kita pelajari. Faham kan makcik-makcik? Senyap kan nampak? Semua kusyuk, tawaduk. Khusyuk wa tawaduk. Masya Allah, hebat. Jom masuk yang kedua. Masuk yang kedua lah. Apa? Tambat ilmu dengan pen, menulis. Sama tak kalau macam sekarang pakai keyboard terus masuk key in dalam dokumen? Dia kalau nak kira sama, tak sama lah saya kata. Sebab, cuba tengok sebab. Cuba tengok sebab. Ini pengalaman. Kita bila kita tulis dengan tangan kita tulis dengan tangan, secara automatically dia akan tengok apa yang kita tulis. Bila dia tengok apa yang kita tulis, maka dia akan rakam di akal kita dan di otak kita serta di memori kita. Dia akan rakam. Bila dirakam, maka tangan kita itu akan menjadi kebiasaan. Apa yang kita tulis tu, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi kebiasaan atas apa yang kita tutur kata di dalam penulisan. Kalau type, agak-agak boleh tak? Kita nak tulis A, kita type je lah. Sama macam kita type B. Nak type C, sama macam type C. Nak type D, sama je. Button dia besar tu juga. Kan? Cuma, tak adalah kita ukir tangan kita tu menulis C. Kan? Begitulah pandangan saya. Jadi tak sama. Cuba tengok kelebihan menulis. Saya sebut kelebihan menulis. Kelebihan menulis dengan kelebihan tak menulis. Ada orang yang belajar tahfiz Al-Quran di level persekolahan. Cuba tengok. Ada anak-anak kita yang belajar tahfiz. Ada satu model saya kata modul kan sama. Satu model yang apabila budak ni nak hafal Quran besok, dia nak tasmek, dia nak baca dekat guru dia besok, dia mesti tulis apa yang dia hafal tu. Sehingga dibekalkan buku setebal ni, buku kosong yang ada garis-garis, supaya ditulisnya dahulu sebelum dibacakan di hadapan ustaz. Bila dia nak baca di hadapan ustaz, dia bawa lah apa yang ditulis tu. Lalu bila dia baca di hadapan ustaz, dia akan membantu kelancaran di dalam hafazannya. Sehingga kalau dia nak hafal tetapi dalam keadaan dia sudah mengulang Al-Quran, membacanya dan menghafaznya, nescaya bila dia nak tulis balik, tangan yang pernah menulis itu secara automatiknya akan menjadi kebiasaan seperti mana yang dia pernah tulis sebelum ni. Masya Allah. Selalunya kelebihan budak-budak yang hafal Quran, kalau dia biasa menulis Al-Quran apa yang dia hafal tu, sehingga khatam Al-Quran dia hafal khatam. Kemudian dia tulis Al-Quran semua daripada awal sampai habis, 30 juzuk dia tulis juga. Masya Allah. Kekuatan dia, kualiti dia tak sama dengan orang yang hafal tetapi tak pernah menulis di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dihafaz. Terbeza kan, kualiti dah beza tu. Tapi kalau mengikut sistem
core curriculum KPM di dalam modul KBT, core curriculum bersatu tahfiz, namanya KT KBT. Jadi KBT ni mensyaratkan bahawasanya sesiapa yang nak masuk dan nak ambil bidang tahfiz mesti ada buku untuk ditulis keseluruhan ayat Al-Quran yang dihafal. Jadi maknanya betul lah cara tu. Membantu budak-budak tersebut supaya mengingati Al-Quran. Jadi ada tak beza di antara orang yang menulis dengan tak menulis? Menulis dengan menaik, ada tak beza? Jawab sendiri. Ada ke tak ada? Beza so saya setuju pandangan saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama, baik. Okay, sini kita baca. Alim dan jahil. Alim dan jahil bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nasihat yang kedua, alim dan jahil. Mari kita tengok. So, alim dan jahil ni, dia kata, tiada siapa yang dapat memberikan ilmu kepada kita melainkan Allah SWT. Kena ingat, yang bagi ilmu ni Allah. Yang bagi ilmu ni Allah. Allah kata apa? Kita tengok. Dalam ayat Quran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah kata apa? Tidak ada yang aku berikan kepada kamu akan ilmu itu melainkan sedikit saja. Sikit je. Tu pun nak sombong, tu pun sombong lah. Sikit je pun sombong gila. Kan? Sombong tak ada dah. Dia saja yang paling tahu, orang lain tak tahu. Hebat lah. Kan? So jangan begitu. Jangan begitu. Maknanya kita faham ilmu itu milik Allah. Melainkan Allah SWT. Ini kerana Allah Maha mengetahui sedangkan kita serba kekurangan. Disebabkan pemberian ini datang daripada Allah SWT, maka jangan ada dalam kalangan kita yang berasa cukup dan hebat dengan ilmu yang dimiliki. Sudah semestinya ada lagi orang lain yang lebih tinggi dan hebat ilmunya berbanding kita. Macam kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir lah. Nabi Allah Musa AS, dia berada di Mesir, dia kata dia yang paling alim. Dia yang paling alim. Dia kata apa? Inni a'lamu minkum. Dia kata aku yang paling tahu daripada kamu. Aku yang paling berilmu daripada kamu semua yang berada di Mesir ni. Oh hebat dia cakap di Mesir. Lalu Allah tegur dia. Dia kata ada orang yang lebih alim daripada kau. Ada lagi? Siapa? Lalu Allah kata kau pergilah ke laut dan carilah dia. Dia berada di antara dua pertemuan laut dan sungai. Maka kembaralah Nabi Musa AS sampai di pertengahan laut dan sungai. Sungai apa? Ra'sul Bar. Sungai apa? Sungai Nil dan laut Mediterranean. Di antara satu sungai dan satu laut tersebut, maka disitulah pertemuan dengan Nabi Allah Khidir AS. Dia lebih tahu. Ilmu dia tu lebih tahu apa yang nak berlaku akan datang. Namanya ilmu laduni. Apa maksud ilmu laduni? Ilmu yang special, yang istimewa diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Macam makcik-makcik ni ada ilmu laduni makcik-makcik sendiri. Makcik ada kepakaran sendiri, seni makcik sendiri. Makcik pandai buat apa? Makcik pandai buat kotiang sendiri. Kotiang sendiri buat, bukan buat cak kotiang, bukan goreng kotiang. Pandai buat kotiang sendiri. Tu hebat tu. Buat macam mana makcik? Ada lah cara dia. Tu hebat tu. Dia pandai menjahit sendiri. Pandai jahit, pandai buat bunga-bunga tepi-tepi, sulam-sulam, menyulam, semua pandai. Orang lain tak pandai, dia pandai. Nampak? Itu namanya ilmu laduni. Lagi dia pandai apa lagi? Dia pandai mentadbir mimpi, pandai mentafsir mimpi orang. Tu satu ilmu laduni tu. Orang lain tak pandai, orang lain tak tepat takbir mimpi, dia pandai. Walaupun dia bukan susuk jalur daripada Ibnu Sirin, tak. Tetapi dia alim di dalam ilmu mentafsir mimpi. Tapi tepatlah kalau dia tafsir mimpi itu tepat. Jadi maknanya dia ada ilmu laduni, ilmu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tak sama pada orang lain. Itu namanya ilmu laduni. Okay. Jadi Nabi Allah Khidir, dia alim, lebih hebat daripada Nabi Allah Musa AS. Jadi Nabi Allah Musa pun, dia pun terkandas daripada kata-kata dia tersebut.
Lalu dia tahu, dia kata aku tak alim mana pun, ada orang lagi alim daripada aku. Tak apalah, aku ingat aku yang paling alim kali. Rupanya Nabi Khidir pun alim lebih hebat daripada aku. Jadi maknanya Nabi Khidir lebih hebat. Kemudian, jangan angkuh dan rasa diri sudah memadai dengan ilmu yang dipelajari. Insan yang tidak angkuh dan berasa ilmunya masih sedikit akan sentiasa meminta dan berdoa kepada Allah agar dikurniakan kepadanya ilmu yang berguna. Doalah kepada Allah. Kita jangan rasa cukup dengan ilmu yang kita ada. Jangan rasa cukup. Mengaji sampai PhD. Oh, hebat dah mengaji sampai PhD. Pengajian habis dah PhD tu. Dia kata. Apa dia pengajian habis dah? PhD ya. Pengajian habis dah. Dah habis dah mengaji. Tak payah pergi mengaji dah. Aku dah PhD, aku dah doktor. Aku cakap semua dah boleh pakai. Orang dah boleh pakai cakap aku. Banyak nanti kalau nak pakai cakap kau. Ha? Nah. So jangan begitu. Jangan kita sombong dengan apa yang kita ada. Sedangkan ilmu yang Allah berikan kepada kita, syuaya faqat. Lesa ziyadah kullu alayya wa alayna ajmain. Sikit je. Mana ada tambah-tambah banyak pun. Sikit je. Ya Allah. Okay. Berat. Bahkan dikatakan apa? Insan yang tidak angkuh dan berasa ilmunya masih sedikit akan sentiasa meminta dan berdoa kepada Allah. Doa yang baik supaya Allah memberikan ilmu kepada kita. Doa apa? Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Doa macam tu. Ataupun Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Boleh doa macam tu. Ataupun Allahumma faqihna fid din. Wahai Allah, faqihkan aku akan agama. Wa alimni ta'wil, dan alimkan aku untuk mentakwil segala ilmu-ilmu yang aku pelajari. Maknanya boleh aku rangkaikan ilmu-ilmu yang aku pelajari itu supaya aku bertambah faham. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah aku jalan yang lurus atas ilmu yang aku pelajari. Boleh doa gitu. Kan? Susah lah Ustaz nak hafal tu. Malas lah Ustaz. Baca doa Melayu. Wahai Allah, alimkan aku agamamu. Wahai Allah, fakihkan aku ya. Siang kat aku. Aku nak belajar ilmu ni. Wahai Allah, bagilah aku jadi orang yang alim. Sebab apa nak sangat jadi orang alim ni? Sebab apa perlu sangat kita ni belajar ilmu agama ni? Cuba tengok. Kata Allah. Kata Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Sesiapa yang Allah kalau nak berikan kepada dia kebaikan, maka Allah akan fakihkan ilmu agama kepada dia. Itu dia kelebihan mengaji ilmu agama. Dia tak kata mengaji fizik, dia tak kata mengaji sains, dia tak kata mengaji sastra, dia kata may yuridillahu bihi khairan. Sesiapa individu yang Allah nak berikan kepada dia kebaikan, yufaqihhu fiddin. Allah akan faqihkan dia akan agama. Masya Allah. Ni semua yang ada ni, 89 orang Allah pilih nak berikan kebaikan kepada makcik-makcik. Kalau 89 orang ni, ada orang pula di sebelah. Ada suami, ada isteri, ada anak-anak duk tunggu dengar sikit-sikit. Ada cucu duk teropong dengar. Apa tu aku dengar ni? Dia tunggu dengar tu. Dia Allah nak bagi juga kebaikan kepada dia. Masya Allah. 96 lah. 96 orang. 96 orang ni Allah berikan kebaikan. Allah pilih dia nak beri kebaikan. Maka ramailah malam ni 96 orang. Masya Allah. 96 orang ni secara rasmi. Yang tak rasmi, ada lagi. Yang tak rasmi siapa? Yang tuan-tuan duk dengar. Apa bini aku buat ni? Oh, dia dengar kuliah. Ustaz tu kata apa? Oh gitu. Dia tumpang dengar. Dia pun dapat juga kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nampak? Hebat. Kan? Kemudian dia kata ke sini. Dan berdoalah kepada Allah agar dikurniakan kepadanya ilmu yang berguna. Pencari ilmu pasti sedar ketika dia berjaya menguasai sesuatu ilmu.
maka semakin luas akalnya dan semakin banyak perkara yang belum dia ketahui. Alangkah sempit dan ruginya seseorang itu apabila terus berpuas hati kerana ketika selesai sahaja membaca satu ataupun dua buah buku, lalu terus menganggap dirinya hebat dan sudah menguasai ilmu itu semaksimumnya. Perasaan seperti ini perlu dijauhi. Kerana orang alim sendiri tidak mengaku dirinya alim. Jadi adakah layak bagi sesiapa yang baru saja membaca helaian buku mendakwa dirinya alim? Janganlah baru baca 2 muka surat, saya dah alim Ustaz, saya nak mengajar orang boleh? Janganlah cik, relax dulu, bagi habis dulu. Baru baca 2 muka surat, terus alim, hebat tu. Astaghfirullahaladzim. Tanda kealiman. Okey, mari kita tengok tanda orang alim. Macam mana? Macam mana nak tahu orang tu alim? Mari tengok. Katanya, tanda seorang itu berilmu adalah dia memiliki kepribadian yang tinggi. Maknanya akhlak dia bagus. Akhlak bagus, pandai hormat orang, pandai berkata lemah lembut, tutur katanya bagus, sopan santun. Ilmu itu telah menjiwainya. Ya, kan? Kemudian adab dan akhlaknya baik. Dia pasti berasa kedil dan menganggap orang lain lebih berilmu daripada dirinya. Nampak? Dia anggap dia orang lain tu lebih hebat daripada dia. Bila orang sebut ada seorang ustaz tu mengajar di GNI. Oh, ustaz tu bagus. Ustaz pun bagus tak? Dah, ustaz tu bagus lagi. Saya ni cekut kan. Saya ni cekoi je kan. Saya ni biasa cerai je. Saya ni tak ada lah bagus mana pun. Tapi ustaz, orang suka aku ustaz. Dah. Orang lain bagus lagi. Saya ni tak ada apa lah. Saya ni cong banyak. Nampak? Dia rendah diri. Kan? Jadi, kalau macam tu baguslah. Keadaan kita ya. Itu tanda orang yang berilmu. Kemudian, lihat sahaja bagaimana kepribadian insan-insan terdahulu sebelum kita. Meskipun mereka mempunyai perbezaan pandangan dalam sesuatu masalah, namun mereka masih tetap menghormati antara satu sama lain. Ini kerana mereka saling melihat dan berkata, kamu lebih alim daripada aku. Itu adalah benar-benarnya sikap insan yang alim. Tentu. Itu tahu nak kena orang alim macam itulah. Seorang pencari ilmu yang dangkal dan angkuh akan berfikir diri dia sahaja yang benar. Dia juga menganggap mereka yang tidak sealiran adalah sesat. Tu dia, yang tak sama dengan dia sesat . Apa dia? Kamu buat macam tu sebab apa? Nabi buat ke? Nabi tak buat. Nabi tak buat, sesat. Kamu sesat tu. Sesat tu. Kamu kenapa kamu baca tahlil? Tahlil tak boleh. Haram. Haram pula. Baca doa ramai-ramai kuat-kuat. Mana boleh? Tak boleh. Mana boleh? Ada dalil lah. Quran kata tak boleh. Quran kata tak boleh pula. Dia pergi tafsir macam tu. Jadi kamu baca kuat-kuat ni, tak boleh. Haram. Nabi tak buat. Pandai dia. Semua haram. Orang lain buat semua haram. Dia saja buat boleh. Banyak boleh. Banyak cantik. Mana boleh? Jadi janganlah macam tu. Kenalah hormat pandangan orang. Imam mazhab kita yang 4 tu pun pandai hormat pandangan masing-masing. Kita ni yang tak alim, sealim imam mazhab, pandai pula kita mempersalahkan orang dan mengharamkan orang dan membida'ahkan orang. Itu bahaya kita. Itu fitnah tu, fitnah ilmu. Seorang pencari ilmu dan bawah tu, belajarlah daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dalam banyak permasalahan fiqh mereka berbeza pandangan dan tidak sealiran, namun mereka tidak sekali bermusuhan dan berkelahi. Itu adalah bukti kealiman dan keberkatan ilmu yang ada pada mereka. Tu dia. Tak pernah bergaduh. Tak pernah bergaduh. Imam Hanafi, Imam Malik dengan Imam Syafi'i tak pernah gaduh. Kan? Kita pernah cerita dulu kan? Ingat tak cerita ni? Imam Malik kata kat Imam Syafi'i, rezeki perlu dicari dan perlu berusaha untuk mendapatkannya. Tu kata siapa tu? Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, dia bukan itu. Imam Malik kata, rezeki tak perlu cari. Hanya cukup kita berdoa kepada Allah saja.
tak perlu dicari dan tak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Siapa kata tu? Imam Malik kata tu. Tok Guru besar kata tu. Imam Syafi'i kata apa? Rezeki perlu dicari dan perlu berusaha dan perlu berdoa untuk mendapatkannya. Jadi, bila habis kelas dengan Imam Malik, Imam Syafi'i pun balik kampung dia. Bila balik ke kampung dia, lalu dia pun bekerja, dapat upah. Bila dia dapat upah, dia dapat buah-buahan, dia dapat rezeki, dia teringat kat guru dia. Dia kata apa? Teringatlah kat guru aku Imam Malik, aku nak bawa lah buah-buahan ni nak bagi kat Imam Malik aku. Dia sampai di Madinah, bagi ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, aku hadiahkan kepada engkau. Kata Imam Malik, aku baru je berdoa pada Allah, suruh datangkan rezeki kat aku. Tengok, betul tak apa aku cakap? Rezeki itu tak perlu dicari dan tak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Cukup sekadar berdoa. Kamu kata tadi, rezeki perlu dicari dan perlu berusaha untuk mendapatkannya. Kamu benar, aku pun benar. Dua-dua betul. Mana ada bergaduh? Kita bergaduh, ya Allah, pagi, petang, siang, malam. Ni tambah geng-geng nak pilihan raya negeri ni. Lagi teruk ni. Hang tak betul, aku betul. Hang tak betul, aku betul. Aku betul, hang tak betul. Oh, kita pun jadi bengong. Kita yang nak mengundi ni jadi bengong. Mana satu betul? Mana satu bagus? Tadi tak tahu kita ni. Kan? Kita tu orang Copenhagen, bukan kita orang Malaysia. Malaysia masih aman. Kan? Malaysia masih aman. Suka je. Kemudian cepat. Mengapa perlu menganggap orang yang tidak sealiran dengan kita sesat? Sedangkan rujukan dan panduannya juga sama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sepatutnya yang dilabelkan sesat hanya kepada mereka yang tidak bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta hanya menurut hawa nafsu. Hayati akhlak dan kepribadian tokoh-tokoh Islam yang lampau. Mereka saling menghormati dan mengasihi antara satu sama lain. Sealim-alim mereka boleh berperwatakan sebegitu. Maka apakah kita yang cetek akal dan kurang alim dengan senang hati boleh tuduh menuduh dan caci mencaci mereka yang tidak sealiran kita? Mana boleh? Tak adil lah macam tu, kan? Tak sealiran kita sesat, sealiran kita betul. Jenuh macam tu nak sama macam hang semua, kan? Mazhab pun ada 4, bukan ada satu je, kan? Tepuk dada tanya iman. Dalam dunia yang serba canggih ini, sebaran fitnah dan cacian boleh tersebar dengan cepat. Amat memalukan sekiranya fitnah serta cacian itu datang dari insan yang mengaku hebat ilmunya. Sepatutnya orang yang alim menunjukkan contoh yang baik kepada yang lain. Namun sekarang ini sebaliknya yang berlaku. Semoga kita terpelihara daripada penyakit sebegini yang kian berleluasa dalam lapangan kapal terbang, lapangan ilmu. Jadi jagalah dan peliharalah diri kita supaya jangan terjebak dengan benda-benda yang sedemikian. Wallahu ta'ala alam. Habis 2 tajuk pada malam ni berkenaan dengan tajuk yang pertama tadi, iaitu pesanan buat penuntut ilmu, dan yang kedua alim versus jahil. Jadi fahamilah apa yang kita pelajari pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik atas apa yang kita kongsikan pada malam ni. Barakallahu fikum jami'an. Hayakumullah. Ada soalan? Ada soalan dulu daripada jemaah, nak tanya soalan berkenaan 2 tajuk yang telah kita baca berpandu kepada kitab Nasihat Buat Hati. Silakan. Berduduk. Mana soalan? Aina soalan? Assalamualaikum. Ustaz, Ya. jahil dalam buku ni kan, jahil ni dia tidak mengetahui agama Islam dalam hal agama lah Ustaz kan. Kalau kita kan, kita menggunakan perkataan tu, kadang kita cakap alah zaman jahiliah aku dulu, boleh tak Ustaz? Zaman jahiliah tak boleh kita kata. Zaman jahiliah dulu tu sebelum datang Nabi SAW. Setelah datang Nabi, zaman sudah bukan zaman jahiliah, zaman cerdik pandai manusia. Zaman yang dikatakan jahiliah adalah zaman zulumat,
zaman hidup dalam keadaan gelap daripada hidayah agama. Zaman sekarang adalah zaman yang ada suluhan daripada agama. Maka selayaknya kita untuk menuntut ilmu berlandaskan kehendak agama seperti mana yang agama kita kehendaki daripada kita. Jadi maknanya tak bolehlah cakap zaman sekarang ni zaman jahiliah. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap orang tu jahil. Jangan cakap jahil. Memanglah kita nak kata dia bodoh. Kalau cakap bodoh tu kasar. Tapi kalau cakap jahil tu nampak macam lembut dan sopan santun. Tetapi cakap jahil kat orang tu seolah-olah pukul juga dia. Tetapi pukul taklah kuat sangat. Tetapi menggunakan pelepah kelapa nyok. Jadi sakit jugalah kena kan. Itu. Jadi jangan kita katakan tu jahil kan. Tambah pula jahil murakab. Lagi bahaya. Ya. Bukan kita kata orang Ustaz dia macam ni. Kita cakap pasal kita lah kita cakap okey. Dulu zaman jahiliah aku maknanya macam dulu punya kita punya itulah kita tak kata orang, maksud saya penggunaan perkataan zaman jahiliah kita lah tak sesuai ya Ustaz. Tak sesuai cakap zaman jahiliah kita. Cakaplah zaman apa, zaman aku tak pandai dulu, zaman aku tak tahu. Boleh gunalah bahasa-bahasa lain yang cantik-cantik sikit. Buta ilmu ke boleh ke? Buta ilmu boleh. Buta ilmu. Ustaz, satu lagi. Rasulullah pernah bersabda pada akhir zaman ni musibah yang paling besar dosa tidak lagi diangkat sebagai dosa. Minta pencerahan Ustaz. Dosa tidak lagi dianggap sebagai dosa bermaksud dosa itu dah menjadi biasa. Dosa itu dah menjadi kebiasaan bagi orang yang berdosa. Dan menjadi tidak dianggap sebagai dosa yang berat. Dan dia merasai dosa yang dia buat tu dah menjadi biasa-biasa je. Tak apa, tak ada salah pun. Dah menjadi biasa. Ala bisa tegal biasa. Macam itulah Dengar tak? Dengar, Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi ke? Dari jemaah? Ada peluang nak tanya pada Ustaz ni? Boleh, silakan. Kalau tak ada, kita nak baca Al-Mulk Ustaz. Okey, jom baca Al-Mulk. Kita baca Al-Mulk. Sebab senyap, mungkin dah huraian tu orang kata jelas. Semua dah faham. Okey, kita baca Al-Mulk lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis ilmu yang kami ada, yang kami hadir pada malam ini. Jadikannya asbab kebaikan untuk kami, untuk ibu dan ayah kami, untuk keluarga kami, dan untuk rezeki kami, dan untuk harta kami, dan untuk keluarga kami, dan untuk perhubungan kami di antara anak-anak dan pasangan kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Sihatkanlah badan kami, hilangkanlah segala penderitaan kami dan sakit kami dan penyakit kami. Mudah-mudahan kami senantiasa di dalam jagaanmu dan di dalam peliharaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNI. Waalaikumsalam.